Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pelajar yang hadir pada pagi ini. Okey, minta maaf sebab lewat sedikit sebab kita ada masalah teknikal untuk rakamkan kelas kita. Jadi dia jadi lambat sikitlah nak setting. Tapi alhamdulillah dah settle. So kita akan jalankan kelas kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey. Jadi untuk tugas saya lepas, untuk self practice one, okay, kita lihat kat sini, saya dah uploadkan jawapan untuk part 1 Okay, jawapan untuk part 1 bagi setiap soalan dan di sini juga disediakan jalan kerja. Jadi masing-masing boleh semaklah jawapan masing-masing. Dan untuk soalan 3 ni untuk soalan A ramai yang okey lah, tak ada masalah. Cumanya soalan B, C dan D ni kena lihat balik macam mana cara kira dia. Sebabnya dia kena lihat macam mana konsep formula hukum indeks tu. Kalau kita lihat di sini, biasanya pelajar ni dia confused sebab dia ada kuasa negatif kan. Okey, kuasa negatif ni maksudnya dia kuasa 4 tapi dia duduk dekat bawah lah. Itu yang kita panggilkan kuasa negatif. Okey, jadi bila kita darab dengan pecahan macam ni, kita kena pastikan yang hasil darab tu duduk atas lah. Dia akan jadi 4A3 B2 dekat atas sebab dia darab. Kalau pecahan ni maksudnya dia kena darabkan, maksudnya apabila dia darabkan dengan nombor, okey, pecahan ni apabila dia darab dengan nombor dia akan naik atas. Okey, sebab dia akan priority yang atas. So nanti kalau lihat balik kat sini macam mana dia dapat jawapan yang lain, boleh semak baliklah jalan kerja dia macam mana. Dan jalan kerja dia sebenarnya ringkas sahaja, tak perlu pening-pening. Ini paling ringkas lah, boleh check. Betulkan balik macam mana soalan B, betulkan balik macam mana soalan C dan soalan D. Okey. Untuk soalan 1, untuk soalan 1 tak ada masalah, cumanya kena semak guna calculator lah kalau kita nak tahu jawapan yang betul. So biasanya pelajar ni dia akan tukar dulu dalam bentuk piawai baru dia cari nilai. Tapi tak ada masalah kalau kita nak terus kira dulu. Kalau kita kira dulu 175.4 ni, 175.4 ni kita kira dulu bahagi dengan 6,340, kita dapat 0.0277. Maksudnya kita tak payah tukar dulu, kita kira dulu. Okey, kita kira dulu berapa bahagi berapa, dapat berapa, baru kita tukarkan dalam bentuk piawai. Boleh, tak ada masalah. Jadi kalau macam ni, cara ni mungkin lagi senang lah. Sebabnya kita buat darab dengan bahagi dulu, tambah dengan tolak dulu, baru kita tukarkan. Okey, macam ni nombor B. Soalan B ni pun sama. 1B ni kita darab dulu. 0.84 darab dengan 23,000. Kita dapat berapa? Baru kita akhir sekali kita tukarkan dalam bentuk piawai ataupun standard form. Boleh guna cara ni. Sebab apa? Sebabnya yang ni soalan dia dua-dua adalah nombor bulat. Okey, dua-dua adalah nombor biasa. Tiada bentuk piawai. So kira je lah macam biasa. Lainlah kalau soalan nombor 2 ni. Soalan nombor 2 ni kalau kita ada operasi darab tambah tolak dengan bahagi, dia dah siap-siap tukar dalam bentuk piawai. Macam ni tak boleh. Macam ni kita kena gunakan kaedah yang kita belajar itulah. Awak boleh lihat kat sini dia punya jalan kerja dan jawapan. Okey, so nanti tolong simak baliklah macam mana betul ke tak jawapan dia. Semua ni dah upload dalam Google Classroom. So boleh semak. Okay, sebab kat sini kalau kita lihat Google Classroom. Okay, sekejap Okay. Kalau kita lihat Google Classroom ni, saya dah tanda 2 pelajar. So nanti boleh tengoklah komen kat sini. Setiap dia ada komen lah. Contohnya kat sini kita lihat. Saya ada komen kat tepi ni Boleh check. Ni
ada banyak yang saya komen ni, boleh check mana yang salah, mana yang betul. Biasanya saya akan komen yang salah lah, yang betul tu saya biarkan je. Okey, sebab dah betul tu biarkan lah. So kat tepi-tepi ni adalah komen kat sini. 3 soalan yang salah macam ni. Ada 5 kat sini. So kat sini private comment, ni ada banyak sikit ni. So boleh check lah mana soalan yang salah. Dan ada sedikit penerangan. Dan jawapan nak check kat mana? Jawapan boleh check dekat classwork. Okay, jawapan boleh check kat classwork. Okay, dekat sini standard form and indices. Tekan. Okay, dekat dalam ni ada jawapan. Okay, boleh cari kat sini chapter 2 answers. Part 1 answers. Yang ni question Ini question, ni answer. Sebelah dia je. Biasa memang duduk sebelah lah. Kalau ni soalan, ni akan ada jawapan. Dan jawapan ni memang setiap masa akan diuploadkan lah. Setiap minggu. Contohnya kalau kita dapat soalan logaritm ni, okay, nanti jawapan ni akan ada pada hari sebelum kelas. Okay, hari sebelum kelas tu dah ada jawapan lah. So memang akan ada, boleh buat semakan dalam masa terdekat. Okay, nanti boleh check. Okay, chapter tu pun ada dia punya latihan. Tapi tak apa, sebab good job siapa yang buat latihan berkenaan dengan indeks. Sebab kalau kita faham konsep indeks ni, kita boleh buat untuk log. Okay, sebab tu kena kuasai indeks dulu. Kena kuasai indeks, baru kita boleh kuasai log. Sebab nanti kita akan guna pakai banyak sangat masa chapter-chapter yang akan datang. Okay, so hari ni kita sambung dengan kita punya silibus seterusnya, iaitu logaritm, iaitu 2.3 lah. So kalau kita lihat kat sini, okay, saya akan conteng lah kat sini. Sekejap. Okay, kalau kita lihat kat sini, kita ada formula dia juga. Macam nombor indeks tu, kita pun ada, hukum indeks tu kita ada law dia sendiri kan. Kalau logaritm pun dia ada law dia sendiri. Jadi tak payah hafal. Okay, jangan hafal, hanya fahamkan macam mana kita nak gunakan law of logarithm ni. Okay. So kalau kita lihat dekat sini, yang first ni adalah hasil darab log. Okay, hasil darab log. Okay, mn maksudnya darab ni adalah multiply. Okay, ni adalah multiply. Okay, ni tak boleh conteng lah pula. Dia tak boleh guna drawing tablet. Ni boleh. Okay, ni adalah multiply. Sekejap Memang tak boleh cantik. Tak apalah. Kita cantik kat notebook je. Okay, kat sini Okay, so kalau kita lihat di sini, yang first ni adalah hasil darab. Kalau kita lihat kat sini, log apa? A ni adalah sesuatu nombor. Contohnya log 2. Contohnya log 2. Okay, log 2, kita tuliskan mn ni sebagai satu variable lah. Contohnya variable dia adalah xy. Okay, log 2 xy. Kemudian kita boleh kembangkan dia menjadi log 2 x tambah log 2y. Maksudnya kita pisahkan dia. Kita pisahkan dia dengan menulis log yang sama. Asas yang sama. Tak bolehlah kalau kita cakap log 2 ni tiba-tiba jadi log 3. Tak boleh. Dia kena nombor yang sama. Asas yang sama. Contohnya kalau log tu kita guna nombor 4, nombor 4 lah. Janganlah guna nombor lain. Kalau kita ada huruf xy, kita pecahkan dia jadi x dengan y. Maksudnya darab ni kita ubah jadi tambah. Okey. Jadi hukum ni adalah hukum multiplication Hukum multiplication. Macam indeks tu, kalau kita lihat hukum indeks tu, dia juga ada multiplication law. Kat sini pun ada multiplication law. Sama sahaja. Cumanya ditulis di sini bentuk log. Itu beza dia. Okey, sama juga dengan log m per n, maksudnya kalau kita bahagilah. Contohnya kat sini, contoh lain, kalau kita lihat log 5 s bahagi 4. Contoh, log 5
S bahagi 4 ataupun log 5 P per 4. P kuasa 2 per 4 something macam ni. Okey. Log 5 P kuasa 2 per 4 ni kita akan tuliskan dia sebagai log yang sama iaitu log 5. Okey, log 5. Kemudian kita ambil nombor pertama ataupun huruf atas. Okey, huruf atas iaitu huruf M kat sini. So huruf M ni adalah huruf P kuasa 2 kan. So kita pun tulis log 5 P kuasa 2. Sebabkan dia bahagi, dia akan jadi tolak. Okey, tolak log 5, 4. Macam ni lah. So maksudnya kat sini, kalau hukum darab, dia akan tukar jadi tambah. Okey, kalau hukum darab, dia akan tukar jadi tambah. Okey, ni dengan ni lah. Kalau hukum division ataupun hukum bahagi, dia akan jadi tolak. Ni asas. Okey, ni asas bagi hukum indeks dan hukum log. Masing-masing sama je. Darab jadi tambah, bahagi jadi tolak. Yang ni basic. Cuma yang lain ni je yang benda baru. Ni semua ni benda baru. Oops. Ni. Start dengan nombor 3 sampai nombor 7 ni benda barulah yang kita kena fahamkan. Nombor 1 dengan 2 ni adalah basic. Okay, ini adalah basic bagi hukum law atau hukum indeks. Okay. Alright. So nanti hukum yang lain tu nanti kita lihat macam mana penggunaan dia. Sebab nanti kalau kita express sekarang pun nanti tak faham juga kan. So nanti kita lihatlah macam mana penggunaan dia. Cumanya ingat tau, A ni adalah sesuatu nombor. A ni tak kisahlah nombor apa pun, sama ada nombor 10, kalau nombor 8, nombor 9 ke, apa-apa. Okay, A ni boleh jadi apa-apa. C pun sama. C ni adalah huruf yang kedua. Dia adalah huruf apa-apa. Kemudian M ni adalah sesuatu yang duduk sebelah kanan log. Okey, yang duduk sebelah kanan log adalah M. M atau N lah. Contohnya kat sini, XY. XY ni adalah MN sebab ada dua huruf kan. Dia jadi MN. Kalau ada satu huruf dia jadi M je lah. Maksudnya dia ada satu variable sahaja. Okey, so kita lihat satu contoh. Kita lihat satu contoh mudah dari soalan ni, dari notes ni. Example 1 Okey. Ni ada dalam nota. Macam mana example 1 ni dilakukan? Okey. Yang pertama, kembangkan. Express ni adalah kembangkan. Maksudnya dia nak kita besarkan ungkapan tersebut. Kembangkan. Tapi soalan ni biasa minta simplify kan, tapi kita kembangkan kali ni Okey, kembangkan ungkapan tersebut menggunakan hukum log. Okey, jadi kita tengok kat sini dia bagi log A. Okey, dia bagi log A, maksudnya A ni adalah sesuatu asas. Okey, log A X kuasa 2, Y kuasa 3. Dia duduk rapat X kuasa 2 dengan Y kuasa 3. X kuasa 2, Y kuasa 3 ni adalah rapat. Maksudnya dia adalah multiplication. Sebab dia rapat kan. Kalau rapat maksudnya darab. So, bila kita nampak huruf ni, dia adalah huruf darab. Dia adalah multiplication. Jadi kita boleh gunakan law yang pertama. Okay, kita boleh gunakan law yang pertama iaitu law multiplication. Di mana kita akan pecahkan. Okay, kita akan pecahkan dua huruf tadi menjadi tambah. Okay, so kita lihat kat sini, dia akan jadi ni lah. Okay, dia akan jadi log A X kuasa 2. Okay, ambil kat separuh ni, kita pecahkan dia. Okay, kita pecahkan dia, dia jadi macam ni. Okay, so log A X kuasa 2. Ingat A ni adalah asas. Jadi mesti tulis benda yang sama. Huruf A lah. Macam tu. Okay, log A X kuasa 2. Tambah mesti guna tambah sebab ni adalah multiplication law. Okey, dan salin balik log A, kemudian tulis balik huruf yang kedua dia iaitu Y kuasa 3. Okey, macam ni. Jadi senang je kalau kita guna hukum multiplication. Cuma kalau ada kuasa, ni kita nak explain ni. Cuma kalau log yang ada kuasa ni, kalau kita lihat hukum yang ketiga. Okey. Hukum yang ketiga contohnya log A X kuasa 2. Okey, log A X kuasa 2. Okey, yang ni kan.
log A X kuasa 2 ni kita tulis kat bawah sekejap log A X kuasa 2. Nombor 2 yang kuasa ni, huruf C yang ni adalah huruf C kecil ni, dia akan pindah di depan log. Okey, dia akan pindah di depan log. Bukannya dia pindah dekat depan X, bukan salah. Tapi dia akan pindah depan betul-betul log ni. Betul-betul depan log ni. Belah kiri belah kiri. So nanti dia akan jadi kalau yang ni kuasa 2 kan. Okey, kuasa 2 ni dia akan jadi nombor 2 lah. 2 log AX. Okay, log AX. Jadi maksudnya kuasa tu dia akan duduk betul-betul sebelah kiri log. Apa-apalah nombor sekalipun. Nombor ni kuasa 3 ke, kuasa 2 ke. Jadi kalau kita lihat untuk log AY ni sama. Okey, kita boleh gunakan hukum ketiga. Kuasa 3 ni pindah, dia akan jadi 3 kat depan. Okey, kuasa 3 ni pindah jadi 3 kat depan. So dia akan automatik jadi macam ni lah. 2 log AX tambah 3 log AY. Tak perlu cari nilai dia berapa. Tak perlu cari berapakah jawapan akhir dia. Sebab dia suruh kita ungkapkan. Okey. Ungkapkan. Okey, express ni ungkapkan tak silap. Kembangkan atau ungkapkan. Bila kita cerita pasal ungkapkan, tak perlu pun cari jawapan akhir. Kita just nyatakan sahaja dia punya bentuk linear tu. Okey, bentuk linear dia macam mana. Inilah bentuk linear dia. Kita dah kembangkan. Okey, yang ni sama. Okey, 2 log AX tambah 3 log AY. Ni hukum multiplication. Okey. Jadi apa-apa yang melibatkan multiplication, kita kena tukar dulu menjadi tambah. Lepas tu kita tengok ada tak kuasa dia. Kalau ada kuasa, pindah je depan. Tak perlu fikir. Cumanya ingat tau. Kalau contohnya kita ada satu contoh soalan. Okey, contohnya log A XY. Okey, XY jugalah kita guna XY. Kuasa 2. Okey, XY kuasa 2. Kita tak boleh tulis macam ni. Kita tak boleh tulis 2 log XY. Salah. Salah. Kalau kita buat macam ni salah. Kenapa? Sebab apa? Walaupun kita tukarkan kuasa ni letak depan, okay, dia tetap salah. Sebabnya kat sini ada 2 huruf. Kita ada XY. Dan hukum paling kuat, hukum paling tinggi, kedudukan multiplication adalah nombor 1. Okay, kedudukan multiplication adalah nombor 1 dengan division. Dua basic ni adalah basic yang paling atas. Jadi, kalau jumpa je dua-dua huruf macam ni, XY kuasa 2. Okay, kalau jumpa je log XY kuasa 2 ni, kita kena kembangkan dulu. Kita kena pisahkan dia. Okay, pisahkan dia dulu. Dia akan jadi log AX tambah log AY kuasa 2. Nampak tak? Maksudnya kita kena pisahkan dulu dua variable tu. Okay, dua variable. Dua pun boleh ubah X dan Y. Walaupun dia ada kuasa 2 dekat belakang, tak boleh kita buat hukum kuasa tadi terus letak. Tak boleh. Kita kena pisah dulu, baru kita pindahkan dia ke depan. Tapi ingat tau, kuasa 2 ni siapa yang punya? Okay, kuasa 2 ni siapa yang punya? So, Y punya tau. Okay, kuasa 2 ni adalah Y yang punya. Okay, Y punya ni. So, bila kuasa 2 ni Y punya, so dia akan duduk depan Y lah. Dia akan duduk depan log bagi Y. Dia akan jadi macam ni lah. Log AX tambah 2 log AY. Dia bukan duduk depan X tapi dia duduk depan Y. Sebab kuasa ni Y yang punya. Jadi kan, sebab tu kita tak boleh letak terus 2 ni dekat depan. Tak boleh. Sebab 2 ni mewakili Y sahaja, bukannya X. Okey, itu kena hati-hati. Dia hati-hatilah dengan penulisan soalan. Jauh beza sangat kalau ada soalan yang macam ni. Okey, ini lain. Yang ni hati-hatilah. Apa beza soalan yang ni? Soalan ni dengan soalan ni.
Dia hati-hatilah, dia beza. Dia beza Kalau yang macam ni kita tak boleh nampak kuasa 2 ni adalah Y yang punya. So kena pisahkan dulu macam ni. Kalau kita nampak ada bracket macam ni, maksudnya dua-dua ni mewakili kuasa 2. Gunakan hukum indeks. Okey, hukum indeks ni apabila ada bracket, dia akan darabkan dengan kuasa. Masing-masing akan darabkan dengan kuasa. So dia akan jadi log A X kuasa 2, Y kuasa 2. Dia akan jadi macam ni. Dia jadi lain lah. Dan seterusnya awak boleh kembangkan macam biasa. Awak boleh kembangkan macam biasa. Gunakan multiplication. Okay, dan sebagainya lah. Boleh lihat kat sini. Dia jadi tambah. Sebab apa? Sebab dia darab, dia jadi tambah. Dan sebagainya. Dia jadi lain lah. Jawapan dia tak sama. Okay, jawapan dia tak sama. Sebab dia ada bracket. Yang tadi tak ada bracket. Yang tak ada bracket ni terus pindah. Terus pecahkan dia. Terus pecahkan dia jadi multiplication. Jadi tambah, addition. Yang ni tak boleh. Yang ni kita kena guna hukum indeks dulu. Kena darabkan kuasa dulu. Okay, baru kita boleh tukarkan dia dalam bentuk log yang cantik. Macam ni lah log yang cantik. Okay, nampak? So, hati-hatilah penulisan. Cara penulisan soalan ni boleh mengelirukan pelajar. Okay, sebab soalan ni memang suka bagi soalan yang keliru. So, ada dua jenis pattern soalan macam ni. Jadi hati-hatilah. Kita kena mahir yang basic dulu. Kalau kita mahir hukum indeks tu, insya-Allah boleh kita mahir untuk soalan logaritma. Jadi kalau rasa tak mahir lagi untuk indeks tu, try buat latihan lagi lah. Dan tak perlu buat latihan lagi banyak-banyak. Semuanya cuba buat pembetulan dan cuba tengok balik macam mana jalan kerja dia. Okey, ini contoh yang kita melibatkan dengan soalan A. Okey, soalan A ni ada banyak dia punya pattern. Ini contoh dia. Ada yang pattern macam ni, ada yang pattern macam tu. Okey, ni pattern 1, pattern 2. Ada yang pattern macam ni lah. Okay, pattern 3. Dia bagi direct terus. Kalau yang ni senang lah, awak boleh nampak lah dia kuasa berapa. Awak boleh terus pisahkan dia kan. Tapi kalau macam ni awak tak boleh nampak. Pattern yang awak tak boleh nampak ni macam ni. XY kuasa 2 ataupun XY dalam kurungan kuasa 2. Yang ni pattern-pattern yang kita jarang nampak dengan jelas. Sebab dia suka menyorok. Apa beza dua ni? Inilah beza dia. Okay. Cuma kena ingatlah konsep dia. Bila kita nak pindahkan kuasa tu. Okay, bila kita nak pindahkan kuasa tu, kita pindahkan kuasa tu apabila kita telah lakukan multiplication dan division. Kita ikut urutan. Okay, kita ikut urutan dari atas ke bawah. Okay, dari atas ke bawah law ni. Biasa dalam exam pun law dia akan susun ikut urutan. So tak perlu risau. Tapi biasanya lah, dia ikut urutan ikut dua ni dululah. Dia akan utamakan yang ni, priority. Priority. Utamakan yang ni. Yang lain tu rasanya sama je kot, sama taraf. Yang lain ni semua sama taraf. Yang ni bila-bila boleh guna. Okay. Cuma dua yang ni, multiplication dengan division ni adalah yang asas yang paling penting yang kena kita utamakan. Baru kita boleh buat law yang lain. Okay. So, yang ni saya padam. Okay, yang ni pun saya padam. Okay, sebab ni contoh-contoh lain lah. Nanti kita lihat lagi banyak exercise. Okay. So, kita tengok kat sini pula. Soalan 2. Soalan 1B. Okay, soalan 1B. Example 1B ni. Sama je pattern dia. Multiplication. A kuasa 3. B kuasa 3/2. B kuasa 3/2 ni sebenarnya dia adalah punca kuasa B kuasa 3. Cumanya dia dah siap-siap tukar dalam bentuk pecahan yang cantik macam ni. Okay, kuasa pecahan maksudnya dia adalah punca kuasa lah. Punca kuasa something. Dia akan tukar terus. Ni cantik lah soalan yang cantik dia bagi. Okay, so maksudnya dia dah tukarkan siap-siap dalam bentuk yang cantik macam ni. Jadi kita cuma pisahkan je lah. Kita pisahkan dia menggunakan hukum multiplication. Okay, kita pisahkan dia menggunakan hukum multiplication. Okay. So macam tadilah. Kat sini kalau perasan, ada satu perkara penting yang kena lihat kat sini. Log ni,
tak ada asas. Okey, log kan? Log yang tak ada asas ni, dia tak ada something. Benda kat bawah kecil ni tak ada, hilang. Maksudnya kat sini adalah log 10. Okey, log 10 ni adalah 1. Log 10 ni adalah 1 pula. Log 10 ni, okey, log 10 ni adalah log lah, dia tak tulis nombor 10 tu. Okey, dia boleh tulis macam ni ataupun dia boleh tulis macam ni. Jadi jangan pening tau, jangan pening kenapa soalan ni tak ada asas. Okey, kenapa soalan ni tak ada asas? Sebenarnya dia ada asas. Okey, log ni adalah asas 10. Cumanya nombor 10 kecil tu dia tak tulis. Okey, ini kena ingat. Macam kita belajar hukum indeks lah. A kuasa 1. Tapi kita tak tulis kuasa 1, kita tulis A sahaja. Kan? Betul tak? Ada yang kita tulis A kuasa kosong tapi kita jawab 1 terus jawapan dia. So maksudnya ada konsep yang kita gunakan macam ni di mana kita tak tulis kuasa 1 ni dan dia tulis cantik-cantik macam ni, A sahaja. Log ni pun juga mesti ada penulisan yang cantik. Log 10 ni ditulis sebagai log. Tapi dia boleh je ambil log 10 ni, tak ada masalah pun, tak salah pun. Cumanya dua-dua ni betul. Maksudnya bolehlah nak tulis macam mana sekalipun. Ada pelajar dia suka guna macam ni. Ada pelajar dia suka tulis macam belah kanan. Okey, mana-mana boleh. Okey. Jadi kat sini digunakan asas 10. Okey, digunakan asas 10 yang sama. So kalau kita pecahkan menggunakan hukum multiplication, sebab A dengan B ni adalah darab so kita gunakan multiplication law, kita akan jadi dia tambah dia terpisah. Kita pisahkan dia sahaja. Log A3 tambah log B 3/2. Okey, macam inilah kita pisahkan dia. Dan seterusnya kita akan sama je macam tadi, konsep dia adalah kuasa ni kita letak depan. Siapa punya kuasa? Yang ni A kuasa 3. A punya Okay, A punya letak depan log A ni. Kalau B punya letak depan log B. Pecahan-pecahan ambil je, letak je pecahan tu sekali. Sebab tu kan kalau kita dapat soalan dalam pattern punca kuasa ni, kita kena tukar dalam bentuk kuasa. Okey, ada satu lagi contoh. Okey, contoh yang awak tak boleh nampak. Contoh yang awak tak boleh nampak adalah P kuasa 2 punca kuasa Q. Macam ni lah awak tak boleh nampak apa benda ni. Kan? Apa benda ni? So apa benda ni kita kena pecahkan dulu menggunakan hukum indeks. Log P kuasa 2. Okay. Punca kuasa Q ni kita boleh tukarkan dia menjadi Q 1/2. Okay, sebab dia punca kuasa 2 kan. So Q ni kuasa 1, punca kuasa 2. So Q kuasa 1 ni kita tulis 1 ke atas. Per 2 ni maksudnya punca kuasa 2 lah. So kita boleh tulis macam ni. Baru kita pisahkan dia menggunakan multiplication law. Sebab tu ada banyak pattern soalan, pattern-pattern yang kita tak boleh nampak. Ni pattern yang kita tak boleh nampak dengan jelas. Ni pattern yang susah lah, awak tak boleh buat ni. Kalau awak dah mahir boleh buat, kalau tak mahir tak boleh buat. Okay, sebab tu dia relate balik dengan hukum indeks. So kita tulis macam ni lah. Kita tulis log P kuasa 2 tambah log Q 1/2. Dan seterusnya kita dapat 2 log P tambah 1/2 log Q. Sebabnya kita pindah kuasa sahaja. Okey, kuasa ni bawa turun di depan. Ini pattern yang lain. Ini pattern yang lain awak boleh lihat. Dan awak boleh take note. Macam mana pattern yang macam ni pula. Macam pattern yang soalan B ni, boleh lihat dia bagi direct kan. B kuasa 3/2 kan. Tapi kalau kuasa pecahan ni maksudnya dia adalah punca kuasa 2, B kuasa 3. Dia sebenarnya macam ni soalan dia. Okey, awak boleh lihat macam ni A kuasa 3 macam ni. Ni adalah soalan sebenar dia. Okay, awak boleh tukar dalam bentuk dia balik lah. A kuasa 3 punca kuasa B kuasa 3. Ini adalah soalan sebenar dia. Okey, sama sama. Okay, sebab tu kan kalau awak dapat soalan yang melibatkan punca kuasa,
Okey, tukar je dalam bentuk fraction ataupun tukar dalam bentuk nombor biasa. Tak nak pening-pening. Benda ni kita tak nak pening-pening. Okey, punca kuasa ni sangat pening. So, tukarlah dalam bentuk fraction. Okey, tukar dalam bentuk fraction macam mana kedudukan dia. Okay, punca kuasa letak kat bawah. Punca kuasa berapa? Kalau punca kuasa 2, letaklah kuasa 2 kan? Kalau punca kuasa 3, letaklah nombor 3. Yang atas ni, numerator ni adalah tengok kepada B tu. Kalau dia nombor 3, maksudnya B tu kuasa 3. Kalau kat sini nombor dia nombor 5, maksudnya B tu kuasa 5 lah. Ikut soalan. Okey? Ikut soalan. Sama macam sekarang ni. Q kuasa 1 maksudnya Q sahaja. Tak ada kuasa pun. Nombor 2 ni maksudnya punca kuasa 2. Ini contoh yang lain. Awak boleh lihat. Okey. Sambung lagi sikit. Ini adalah multiplication law. Okey, ini semua melibatkan formula ataupun law 1 dan law 3. Law 1 dan law 3. Kita gunakan dua-dua ni, law 1 dan law 3 ni dalam soalan example 1A dan B. So sekarang ni kita lihat pula soalan lain. Ni nampak pun sakit mata kan. Kita lihat pula law yang ni. Susah je kita tengok kan. Okey. Untuk log 1/100B kuasa 2 ni, nampak macam complicated sangat. Okey, tak apa. Sebab dia complicated, kita terus tukarkan dalam bentuk law yang division. Sebab pecahan kan? Pecahan maksudnya bahagi. Jadi kita gunakan division law. Division. Bahagi, pembahagian. Okay, division law. So kalau kita bahagi, maksudnya dia jadi tolak lah. Okay, dia akan jadi log 1. Log 1 dia akan tolak dengan log 100B kuasa 2. Biarkan sahaja macam ni. Biarkan sahaja. Sebabnya yang ni atas. Okay, yang ni yang atas fraction tu, atas pecahan tu kan. Yang ni yang bawah pecahan. Buat dulu satu-satu. Okay, buat dulu satu-satu. Kemudian, okay, yang first ni kita biarkan dulu. Yang first ni kita biarkan log 1 tu. Sebab dia tak ada apa-apa kan. Dia hanya log 1 saja. Yang bawah ni macam log 100B ni, dia macam ada dua variable. Dia ada nombor, dia ada huruf. Nombor ni M, huruf ni N. Okay. Jadi kan, kalau awak lihat kat sini, dia ada banyak law dalam satu soalan. Okay. 100B maksudnya 100 tu adalah nombor. Okay, nombor. Kemudian B ni adalah huruf. Maksudnya dua variable lah. Variable untuk nombor, variable untuk huruf. Jadi, kita boleh anggap bahawa di sini adalah multiplication law. Okay, multiplication. Jadi kita kembangkanlah multiplication ni untuk yang bahagian ni, 100B ni. Kita buat dia punya formula. Okay, yang lain kekal. Log 1 kekal. Okay, minus. Okay, kekal. Minus ni pun kekal. Cumanya yang mana kita buat pengubahsuaian dekat 100B ni, kita just buat kurungan sahaja. Okay, buat kurungan menyatakan bahawa yang ni telah berubah. Okay, apa yang dia berubah? Okay, dia akan jadi kembang. Dia akan jadi multiplication law. Dia akan pecah kepada 2 lah. Dia akan jadi log 100. Okay, tambah log B kuasa 2. Dia kembang macam tu. Okay, dia kembang macam ni. Okay. Ini adalah multiplication law. Okay, tadi division, sekarang multiplication. So kena lihatlah. Oh, apa benda yang kita nak kena guna lepas ni? Apa yang kita boleh guna lepas ni? Adakah dia boleh pecahkan lagi? Kalau boleh, pecahkan. Kalau tak boleh, biarkan. Macam itulah konsep dia. Dia adalah non-stop. Okay, dia akan non-stop sampai habis.
Okay, and then kita lihat kat sini. Ingat ya, kalau log 1, okay, log 1 adalah kosong. Kita lihat kat sini. Dia tak ada tulis kat sini ya. Dia tak ada rumus kat sini lah. Kita kena guna satu. Ini formula boleh tambah Kalau kalau awak buka kalkulator Kalau buka kalkulator ni, kita akan nampak di sini jap Kalau kita lihat di sini ada perkataan log dekat kalkulator. Log. Kalau kita tekan log 1, kalau kita tekan log 1, jawapan dia kosong. Kalau kita tekan kalkulator, kita boleh dapat jawapan tau. Kita boleh dapat jawapan. Sebabnya log 1 ni adalah kosong. Okey. Log 1, log 10 lah log 10 adalah kosong. Okey, log 10 kosong. Yang ini formula baru, formula yang tak ada dalam soalan dalam notes. Yang awak boleh catatkan. Okey, formula tambahan. So kita bintangkanlah formula tambahan ni. Okey, formula, new formula. Maksudnya hanya log 10 satu sahaja yang akan jadi kosong. Kalau log 21, apa pula? Mungkin kosong juga. Itu tak tahulah kan. Ini adalah formula baru. So biasanya dia akan bagi macam inilah soalan dia. Okey, log 1 tu tak ada dalam formula. So yang ni kita kena hafal. Okey, yang ni kena hafal. Log 1 maksudnya kosong. So kita pun tulislah, gantikan dia kosong. Kosong. Okey. Tolak log 10 log 100 tambah log B kuasa 2. Okey, dia akan jadi negatif log 100 tambah 2 log B. Tak perlu pun kita darabkan negatif tu. Nak darab boleh, tak nak pun tak apa. Maksudnya kat sini, ni panjang sikit kot jalan kerja dia. Okey, ni saya bagi tahulah log 1 ni bersama dengan kosong. Log 100 ni janganlah kira, kita biarkan dia. Okey, jangan kira, biarkan sahaja. Log 1 ni je yang kita tukar jadi kosong. Sebab dia memang kosong pun. Cumanya, ingat tau. Log B kuasa 2 ni, kuasa ni pindah jadi depan log dia. Bukan depan sekali tapi depan dia sahaja. Jangan depan sekali, salah. Depan dia sahaja. Dia jadi log 100 tambah 2 log B. Ni example. Kita boleh tengok. So dia jadi macam ni. Tak perlu kita kembangkan. Nak kembangkan pun boleh. Tengok kat sini kalau kita kembangkan, kita dapat negatif log 100 tolak 2 log B. Ni kalau tak kembangkan dia jadi macam ni lah. Boleh, tak ada masalah. Dua-dua jawapan diterima. Okey. So ini adalah contoh apabila sekarang ni saya nak buat salin formula baru ni. Okay, ini adalah contoh apabila kita menggunakan. Jawapannya kena ada negatif lah. Yang bawah ni. Sebab yang kosong tolak dengan something. So kena ada tolak tu, kena ada tak? Kalau tak nak ada, contohnya kalau kita rasa macam something pelik kan. Kita kembangkan dia. Negatif darabkan dengan log 100 dapat negatif log 100. Negatif darab dengan positif dapat negatif 2 log B. Dia jadi samalah. Sama dengan jawapan yang ni. Nampak tak? Tu ada dua jawapan. Boleh buat, nak kembangkan. Sama je dalam hubungan pun bermasa negatif juga kan. Nak kembangkan boleh, tak nak kembangkan pun tak apa. Cuma ingat tau. Yang ni negatif ni memang ada kat depan. Kalau tambah, kalau dia guna tambahlah tak ada apa-apa pun. Tak ada efek pun. Cuma ikut simbol ni. Kalau dia negatif, letak negatif. Kalau dia positif, biarkan. Yang ini bergantung kepada hukum division tadi. Kan hukum division tadi tolak 1/100 B kuasa 2 ni. Sebab tu dia jadi tolak. Kalau dia darab, dia jadi tambah lah. Tak ada masalah lah yang tu. So
follow je. Follow dia punya flow. InsyaAllah dapat jawapan yang betul. Cuma nanti jangan kelirulah simbol dia. Okay. Memang susah sikit lah. Sebab benda ni pun jarang kita buat kan. So dia akan jadi complicated. Tapi tak apa. Slow-slow. Okay, sekejap Kita ada berapa example kat sini? Example 2, example 3, example 4. Banyak juga example ni. Okay. Last, kita sambung sikit lagi. Sebab masa pun dah pukul 9. Okay, ni padam sekejap. Okay, kalau tak ingat tak apa. Korang just boleh tengok je dekat sini. Cumanya saya punya bawah ni, sortingan bawah ni adalah penambahan dia punya ni lah. Jalan kerja penyelesaian dia. Sebab kadang-kadang jalan kerja kat sini nampak macam tak full. Macam banyak yang skip kan. Tapi kat sini saya explain sikit lah. Okay, tapi tak apa. Sekarang saya dah explain kan. Jadi boleh nampak lah macam mana flow ni. Cumanya ini jalan kerja yang paling ringkas. Lagi ringkas lagi bagus lah. Tapi jangan ringkas sangat sampai boleh jadi salah. Pastikan jawapan dia betul. Okay. Last macam ni. Ni sakit mata ni tengok ni. Okay, sakit mata tengok. So ingat. Bila ada bracket. Okay, bila ada bracket. Dia kalau kita lihat kat soalan ataupun dalam slides. Dia tak berapa detail sangat lah. Tapi kalau kita lihat dekat sini. Bila ada bracket dan dia ada macam radical ataupun punca kuasa kat sini. Okey, punca kuasa. So maksudnya punca kuasa ni dia akan menjadi milik kepada semua yang ada dalam bracket ni. Okey, maksudnya semua yang dalam bracket ni di punca kuasa 2. Okey, di punca kuasa 2. Tapi tak apa. Kita boleh tukarkan punca kuasa yang pelik ni, simbol pelik ni, radical punya simbol ni menjadi bentuk fraction. Bentuk fraction sebab apa? Sebab punca kuasa ni tak ada kuasa. Ni kuasa 1 ni kuasa 1 dia tak ada kuasa lah. Dan punca kuasa ni merupakan punca kuasa 2. So dia jadi 1/2 lah. Cumanya ingat, kalau dia punca kuasa 3, dia akan jadi 1/3. Tengok dia punya punca kuasa ni jenis apa. Dia punca kuasa 2 ke, punca kuasa 3 ke. Kalau punca kuasa 2, per dengan 2. Kalau punca kuasa 3, per dengan 3. So ingat, bawah ni adalah punca kuasa apa. Atas ni adalah sesuatu dalam bracket ni, dia kuasa apa. Kalau dekat sini dia kuasa 2, so awak buatlah 2 per kuasa 2 macam ni something. Tapi kalau macam ni, dia adalah 1 sebab dia tak ada nombor. Kalau tak ada nombor, biasanya kuasa 1 lah. Macam A, B, X, Y. Ini semua kuasa 1. Dia tak ada nombor. Okay, dia tak ada nombor. So memang kena hati-hatilah. Okay, biasa macam ni kita terus directly 1/2. So kita tukarlah dulu dalam bentuk ni cantik je. Sedap mata memandang. Okay. Cantik je macam ni. Okay. Dekat sini, sampai sini dia dah keliru dah. Ni nak buat mana satu ni? Ini nak bawa masuk ke nak terus keluarkan dia duduk depan? Ni sama macam tadi konsep yang saya terangkan masa example 1 tadi. Pattern yang kita tak boleh nampak. Pattern yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar kita. Cuma ni yang ni kita kena fikir macam mana jalan penyelesaian. Ada dua. Satu, cara dia macam ni. Yang kita tak nampak. Kalau ada bracket. Kalau ada bracket kuasa 2. Sekejap. Kalau ada log bracket kuasa something, kita boleh terus pindahkan kuasa ni duduk depan. Dia kalau ada bracket. Kalau ada bracket. Ni kaedah pertama. Okay, kita dapat 1/2 log something yang ada dalam bracket. Kita boleh buat macam ni. Lagi cepat. Kaedah kedua. Kita boleh terus tukarkan. Kalau ada bracket macam ni, kita boleh terus darabkan kuasa 1/2 ni dengan dalam. Satu-satulah. Kalau kat sini ada XY, dia akan jadi log X 1/2, Y 1/2. Kita darab satu-satu. Kan?
Ada yang buat macam tu. Tapi ada jenis yang buat macam ni. Okey, nampak tak? Beza dia. So dua-dua ni jalan kerja dia berbeza tapi jawapan dia akan menghasilkan jawapan yang sama. Jadi cara yang paling mudah adalah kita pilih jalan yang pertama. Jalan kerja yang pertama. Ini nampak macam senang ni sebab dia terus directly pindah depan. Syarat yang penting yang kena ada adalah mesti ada bracket. Syarat mesti ada bracket. Kalau tak ada bracket tak boleh guna ni. Syarat mesti ada bracket. So ni contoh ni contoh senang lah awak boleh lihat. Kalau ada bracket, ada je kuasa tu terus pindah depan. Jadi macam ni lah awak boleh lihat kat sini. 1/2 ni, ni ada bracket ni. Takkanlah rajin sangat kan kita nak darabkan AB kuasa 3 darab dengan 1/2 ni. Lepas tu C darabkan dengan 1/2. Dia akan jadi pening lah, dia akan jadi macam ni. Log A 1/2 B 3/2 per C 1/2. Nampak tak lagi pening kan? So agak-agak kalau kita nak fikir soalan macam ni dia macam susah kan, nak darab dalam ni satu-satu. So pindah je terus. Letak depan. Dia better dia jadi macam ni lah, cantik je bentuk dia. Cantik kan bentuk dia. So jawapan sama, cuma cara dia sama ada keliru atau tak. Kita yang pilih jalan. Kita yang tentukan jalan penyelesaian. So saya recommendkan, ni recommended. Saya recommendkan jalan yang pertama. Kalau ada bracket ni case ada bracket. Okay. So kita lihat sikit kat sini. Okay, ni case ada bracket. Sekejap ni kita ketepikan. Oops. Kita ketepikan. Okay. Kita lihat kat sini. Okay, dia dah jadi 1/2 log AB kuasa 3 tolak log C. Okay. Ada juga pelajar, dia buat satu-satu. Dia buat macam ni. Apabila ada kuasa 1/2 ni, dia letak depan, dia akan jadi 1/2 log dalam kurungan AB kuasa 3 per C. Dia buat satu-satu dulu. Dia tak nak terus buat. Dia tak nak terus buat macam ni. Dia buat satu-satu dulu. Dia buat pindah dulu depan. Baru dia tukarkan log ni dengan apa division division law. Okey, ni kan bahagi kan? Bahagi maksudnya tolak. So kita akan dapatlah 1/2 log, okey, buka kurungan sebab dia mewakili kedua-duanya kan. So log AB kuasa 3 tolak log C. Sebabnya dia adalah fraction. Okey, fraction ni maksudnya bahagi, division. So bahagi jadi tolak lah. Semua 1/2 ni kena letak kurungan lah sebabnya 1/2 ni mewakili semua. Mewakili semua. Sebab tadi kan 1/2 ni kan mewakili dalam bracket kan. So dia kena buat kurungan lah. Kalau tak buat nanti dia keliru pula. Keliru dengan log AB nanti. So buat kurungan lah, mewakili semua. Okay. Lepas tu, kalau dah sama macam ni, awak boleh lihat dia darab dalam rasanya. Ataupun awak boleh kembangkan dulu. Contohnya kalau macam ni kan, awak darab dalam kan. 1/2 log AB kuasa 3 tolak 1/2 log C. Maksudnya 1/2 ni kita darab dalam je. Darab dengan satu-satu. Boleh buat macam tu. Atau kita kembangkan dulu AB kuasa 3 ni baru kita darabkan 1/2. Mana-mana jalan boleh. So kita tengok example ni. Kita menggunakan darab dalam dulu. So 1/2 ni darab dengan log AB kuasa 3, dia akan dapat 1/2 log AB kuasa 3. Rapatkan sahaf sahaja. Rapatkan nombor dengan variable tu. Okey, darab darab. Kemudian 1/2 ni kita akan darabkan dengan negatif. Dia akan jadi negatif 1/2 lah. Nampak tak? Negatif 1/2 log C. Jadi kita boleh je buat macam tu. Tak ada masalah. Nampak je ada kurungan ni. Settlekan pelan-pelan lah. Dia kena buat slow-slow kan. Jangan buat laju-laju. Lepas tu kita fikir. Dah cantik macam ni.
Kan? Apa pula langkah seterusnya yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh nampak dalam mata kita? Kita boleh nampak AB kuasa 3 ni melekat. Melekat rapat-rapat ni. Pisahkan dia. Okey, jarakkan dia. So kita buat multiplication law lah. Kita buat multiplication law. Untuk AB sahaja. Okey, kita buat multiplication law untuk AB. Sebab kita nampak, ada something yang melekat. Okey, so multiplication law. So kita pisahkan dia jadi tambah. So 1/2 log A tambah 1/2 log B kuasa 3. Nampak tak? Okey. Yang negatif 1/2 log sini kekal. Tak payah ubah apa-apa. Yang berubah adalah depan dia ni log A dengan log B. Okey, akhir sekali settle tak? Nampak macam dah siap, hampir siap kan? Dah nampak macam, ini ke jawapan dia kan? Dah nak siap lah. Tapi ada lagi. Ada kuasa? Alamak. Kenapa kuasa duduk atas kan? Pindah. Pindah depan, duduk dah jadi darab. So dia jadi darab, dia jadi macam ni lah. Okey, yang lain kekal 1/2 log A kekal. Okey, kemudian dia akan jadi tambah 3. 3 ni adalah hasil daripada kuasa ni bawa turun. Okey, hasil ni bawa turun. 3. 1/2 ni dia darab. Dia darab dengan yang nombor depan 1/2 ni. Okey, log B. Maksudnya, nombor yang sedia ada dekat depan ni, nombor 1/2 ni, dia akan darabkan dengan kuasa 3 tu. Sebab kuasa 3 ni, dia macam pindah baru kan, dia pindah dekat depan ni. So, dia jadi darab 3 lah. Kalau nombor depan ni nombor lain, darab lah dengan nombor tu. Ikut nombor depan. Kalau tak ada, tak payah. Kalau tak ada, tak payah. Kalau ada, kena darab. Okay, so 3 ni darab dengan 1/2 log B. Kemudian akhir sekali negatif log C. Negatif 1/2 log C. Ini penjelasan dia lah yang awak boleh nampak. Sebab tu akhir jawapan dia akan dapat macam ni. 1/2 log A kekal, negatif 1/2 log C kekal. Yang ini akan darabkan jadi 3/2. Dia akan darab lah kalau ada nombor. Kalau tak ada, tak payahlah, letak je. Okay, so benda ni panjang. Benda ni panjang. Dan kena buat slow-slow. Dan paling famous, formula yang paling famous. Okey, kalau kita tengok daripada soalan A sampai D, formula yang sangat famous adalah formula 1 sampai 3. Okey, formula 1 sampai 3 ni sangat famous. Asyik guna je dari tadi. Kan? Nampak tak? Kita punya penggunaan formula. Dari tadi asyik guna 1 sampai 3. Tapi formula yang paling kuat adalah division dan multiplication. Dan ada formula yang awak tak nampak, iaitu formula apabila ada bracket. Yang mana nak settlekan dulu? Inilah awak boleh tengok kat sini. Kalau ada bracket ni, awak boleh lihat siapa yang nak letak dulu. Bawa depan dulu, boleh. Nak darab dalam pun boleh, tak ada masalah. Yang penting pilihlah yang recommended, sebab ini saya rasa senang. Kalau pilih yang ni, susah. Okay, ni susah, jangan So, pilih yang recommended. Okay, cukup untuk example 1. Ini kita nak kembangkan. Okay, ada apa-apa yang tak faham tak? Jalan kerja mana yang tak faham ke apa ke? Okay, untuk example 1 ni okay tak? Ya. T tu kan? Ada 1/2 tadi aku tak tanda, jadi aku tengok-tengok dah siap lah. Oh, ya ke? Okay. Sorry. Tak apa. Tadi 1/2 tu sebenarnya boleh dapat. Yang 1/2 yang ni, yang baris kedua ni. Yang pertama tu. Oh, yang pertama. Yang soalan tak ada kan? Okay. Yang first ni, kalau kita lihat di sini, kita tengok yang atas ni lah. Okay, yang bawah ni rasanya yang lain dah. Okay, good. Okay, yang atas ni dapat dari mana 1/2 ni? Ni. Ni kita boleh rujuk balik hukum apa tadi? Hukum indeks. Sekejap mana hukum indeks kat chapter ni kot. Okay, yang ni ada nota hukum indeks tu. Ni. Nampak tak yang fraction index ni? Law 6 fraction index ni, apabila ada apabila ada punca kuasa ataupun radikal ataupun sud, orang panggil sud kan,
Kita tengok kat sini kedudukan dia. M kat mana, N kat mana. N kat sini, punca kuasa siapa? Duduk bawah. M ni maksudnya A tu kuasa berapa? Letaklah atas. Contoh kat sini. Kita tengok punca kuasa 2. Ni punca kuasa 2. Okey, punca kuasa 2 sebab dia tak ada nombor kan. Tak ada nombor ni kita expect lah. Oh, ni punca kuasa 2. So dia adalah AB kuasa 3 per C. Okey, dia adalah punca kuasa 2. Kan? Punca kuasa 2 yang ni N, yang ni M. N tu adalah punca kuasa something. So punca kuasa 2 kita perkan dengan 2. Kita per 2. Lepas tu M ni adalah sesuatu kuasa daripada bracket ni. Tapi kalau bracket ni tak ditulis nombor, dia sebenarnya kuasa 1. Dia sebenarnya kuasa 1, dia tak nombor 1. Kalau dia kuasa 3, letak nombor 3. Macam tu, something. Kalau dia kuasa 5, letak kuasa 5. Yang ni, kalau tak ada nombor, dia jadi kuasa 1 lah. Okey, kuasa 1/2, kuasa fraction, kuasa pecahan. Punca kuasa ni pun sama, kalau dia tak ada nombor, dia adalah punca kuasa 2. Kalau dia nombor 3, dia akan jadi punca kuasa 3. Dia akan jadi 1/3. Kalau dia punca kuasa 4, dia akan jadi 1/4. Dan seterusnya. So kedudukan dia, yang ni adalah N dan ni adalah M. Okey, yang ni adalah M per N. Nampak tak kedudukan dia? So, datang dari mana 1/2 ni? Datang daripada bentuk bentuk punca kuasa ni sendiri. Okey, bentuk punca kuasa ni automatik. Untuk semua matematik, daripada awal chapter sampai akhir chapter, kita akan gunakan fraction index. Okey, kita akan gunakan fraction index. So ingat nanti masa masuk tajuk differentiation, pembezaan, kita sangat-sangat selalu jumpa bentuk ni. Bentuk punca kuasa ni. So kita kena ubah dalam bentuk 1/2. Boleh faham tak kenapa 1/2 ni muncul? Alright. So yang ni kena take note. Sebab tu kita akan relate balik dengan ni formula ni. Boleh try buka masa nak jawab soalan tu, try buka formula. Buka je siap-siap. Tak pun kalau korang screenshot, korang letak kat mana-mana pun, WhatsApp ke apa ke, korang sediakan, okey, ni hukum untuk index. Kemudian ni hukum untuk log. Sediakan tepi dulu. Sebab biasanya exam ataupun test memang akan sediakan hukum kan, hukum apa pun. Cuma kalau sebabkan online kita susah sikit nak slide atas bawah. So better kalau korang buka dan letakkan satu gambar atau print out sahaja. Print out pun best juga, senang. Kan? Sebab hukum ni sangat susah, nak hafal sangat susah. Cuma kalau selalu buat dia akan hafal lah. Kalau tak selalu buat memang susah nak hafal. Kena tengok. Ni formula baru ni jangan lupa log 10 1 adalah kosong. Nanti saya carilah kalau log 2 1 apa jadi? Kosong ke tidak? Okey, tak apa. So ini settle lah example 1. Okey, harap yang lain okey lah. Okey, kita mungkin dah okey lah, mungkin yang setakat ni kita faham lah kan. Kita lihatlah soalan lain pula. Kita ada example 2. Okey. Kita ambil skerat macam ni lah. Okey. Saja je ambil skerat ni kan, tak nak tengok jawapan dia. So kita tengok macam mana nak buat. Okey, diberi log 10 2. Log 10 ni boleh je ditulis sebagai log 2, tak ada masalah pun. Cumanya nombor 10 ni nak tulis atau tak nak tu terpulang. Okey. So log 10 2 ni adalah 0.3010 dan log 10 3 adalah 0.4771. Cari nilai, cari nilai ni maksudnya awak kena cari jawapan akhir. Cari jawapan akhir dalam nombor. Tadi, untuk soalan tadi, untuk soalan tadi adalah ungkapkan, express, ungkapkan. Ungkapkan ni tak perlu cari jawapan dalam nombor, tak perlu. Setakat dalam bentuk, apa orang kata, variable cukuplah macam ni. Maksudnya jawapan yang tak lengkap. Okey, settle macam ni. Tak ada masalah. Sebab ni kita panggil dia ungkapan. Kalau cari nilai
find the value, cari nilai. Kalau cari nilai, confirm kita kena cari apa itu jawapan dia. Apa jawapan dia? Jawapan akhir dia dalam point ke, dalam nombor ke, apa-apalah. Itu beza ungkapan dengan nilai. Okey. So kita lihat di sini penggunaan nombor. Okey, penggunaan nombor di sini adalah 2 dengan 3. Okey, nombor apa ni? Nombor 2. Nombor apa ni? Nombor 3. Penggunaan dia, penggunaan dia. Okey. Soalan pertama. Log 10 8. Datang daripada mana nombor 8 ni? Yang ada dalam soalan ni log 2 dengan log 3. So kita kena fikir how macam mana kita nak buat nombor 8 ni kena antara dua nombor ni. Sama ada ini atau ini. Ni. Kita kena pastikan nombor 8 ni macam mana nak kena dengan log 2 ataupun log 3. Okay, so kita lihat. Okay, log 10 8 ni, nombor 8 ni kita fikir balik, kita fikir. Oh, nombor 8 ni adalah 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Betul tak? So kita boleh tulis kat sini log 10 2 kali 2 kali 2. Sebabnya 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Betul tak? Jadi kita boleh fahamkan bahawa kita boleh dapatkan nombor 8 ni dengan kembangkan dia. Kembangkan lagi dalam bentuk yang luas. Okay. So 2 kali 2 kali 2 ni adalah 2 kuasa 3. Kalau pelajar ni dia terus directly congak. Oh, 8 ni adalah 2 kuasa 3. Direct lah. Tak ada masalah. Okay, direct je, tak ada masalah. 2 ni ada 3 kali, so dia kuasa 3 lah. 2 kuasa 3 macam ni, something. Lepas tu, pindahkan kuasa 3 ni. Kuasa 3 yang atas ni kita gunakan hukum 3 tadi. Hukum 3 adalah pindah kuasa. Pindahlah duduk depan. Pindah duduk depan, dia akan jadi 3 log 10 2. Okay, 3 log 10 2. Macam ni. Lepas tu apa? Gantikan. Ada tak dekat ni? Kita scan. Kita scan. Ada tak dekat atas ni? Sekejap scan dulu. Scan. Cari dengan mata kita. Log 10 2 ada tak? Ada kat sini log 10 2. Kalau dia guna log 10 3, log 10 3 lah. Kalau dia guna log 10 2, log 10 2 lah. Ikutlah soalan yang diberi. Sebab tu, nombor 8 ni kita tak boleh cakap 4 darab 2. Sebab tak ada nombor 4 pun kat sini. Tak boleh tak ada nombor 4 pun kat sini. Tak boleh. Dia kena cari yang kena dengan atas. Janganlah cari nombor lain. Janganlah cari log 8 tak payah. Tapi kita carilah nombor yang kena kat atas ni. So nombor 2 dengan nombor 3 je yang boleh pakai. Selain daripada tu tak boleh pakai. Log 5 ke tak boleh. Okay? Mesti guna dalam soalan yang diberi. Okay, ni tak boleh So dia kena guna nombor yang ada sahaja. Nombor 2 atau nombor 3. So ni settle lah. Gantikan. 3 kali dengan log 2 ni kita gantikan dengan 0.301 ni. So gantikan dia dapat berapa ni? Sekejap 0.3010. Okey, darabkan dia akan dapat 0.9030. Something macam ni lah. Darab 3 sahaja. Okey, 0 darab 3 9, 0 darab 3 darab 1 dapat 3 lah. So dia dapat macam ni. Maksudnya ini adalah nilai. Ni adalah nilai akhir. Jawapan dalam bentuk nombor lah. Janganlah jawapan dalam bentuk huruf. Okey, sebab dia nak suruh cari nilai. Okey, jadi fikir balik. Macam mana 8 ni terhasil? 8 ni adalah nombor yang kita boleh gunakan kat atas ni adalah 2. So ibaratnya seperti 2 kali 2 4. 2 kali 2 4 tu, so 4 kali 2 dapat 8. So maksudnya 2 tu akan ulang sebanyak 3 kali. Maksudnya kita kena fikir macam mana nak dapat nombor 8. Okey, dengan menggunakan nombor dekat atas ni. Okey, next. Untuk soalan B. Sama log 10 18. Datang dari mana nombor 18 ni? So kita fikir balik. 18 ni yang saya tahu 3 darab 6. Kan? 3 darab 6 ataupun 9 darab 2. Ada dua jenis lah. Awak boleh tuliskan
kat sini awak boleh pecahkan dia jadi 3 darab 6 betul kan? 3 darab 6. Ada yang awak boleh tulis 2 darab 9. Boleh, mana-mana boleh. Okey. Jadi awak fikir balik, macam mana 18 ni boleh dapat? Kita nak nombor yang kena dengan soalan ni. Macam sekarang ni nombor 6 ni tak kena ni. Tak kena. Tapi kita boleh kembangkan lagi. 6 ni datang dari mana? Kan? 6 ni datang dari mana? 6 ni datang daripada 2 darab 3. Kita kembangkan sampai habis. Okay, 6 ni datang daripada 2 darab 3. Kemudian, awak kalau tak nak guna cara ni pun boleh. Awak boleh guna cara yang kedua. 2 darab dengan 9 dapat 18 kan? So, 9 ni datang dari mana? So, 2 darab dengan 3 darab 3. Nampak tak? Jawapan dia sama je dua-dua ni. Kita kembangkan, kita cari penyelesaian dia. Oh, okey. So 18 ni ada dua cara. Sama ada awak dapat ni ataupun awak dapat yang ni. Ada dua cara mana-mana boleh. So pelajar dia akan biasa buat macam mana tau? Dia akan tulis kat tepi ni. Dia pilihlah satu-satu, dia pilih salah satu. Contohnya dia pilih 3 darab 6. Okey, contohnya dia pilih 3 darab 6. So log 10 3 darab 6. Macam ni. Contoh ni contoh kalau pelajar dia kelirulah nak 18 ni dapat dari mana kan. Dia buat dulu macam ni, kerangka dulu. Tapi 6 ni tak boleh pakai sebab tak ada nombor 6 kat atas ni. So kena kembang lagi. So awak kembangkan terus kat sini tak perlu panjang-panjang. Kembangkan lagi kat sini. Oops. Kembangkan lagi kat sini awak boleh tulis 3 darab 2 ataupun 3 darab 2 darab 3. Mana-mana boleh Susunan tak penting. So anggap je lah hasil ni adalah 18. Okey, anggap je lah hasil ni adalah 18. Dan kalau kita lihat di sini, kita ada 3 ni diulang sebanyak 2 kali. 3 dengan 3 diulang sebanyak 2 kali. So bolehlah tulis macam ni. Log 10 3 kuasa 2 macam ni. Ataupun 2 3 kuasa 2. Tapi ni nampak macam pening kan? So 3 kuasa 2 darab dengan 2 sahaja. Okay, awak boleh buat macam ni lah. Log 3 kuasa 2 darab 2. Macam ni. Okay, log 3 kuasa 2 darab 2. Ataupun log 2 darab 3 kuasa 2. Okay, after that, kalau korang tengok kat sini, dia adalah multiplication. Ni multiplication sebab dia dalam log yang sama. 3 kuasa 2 darab 2. Ni maksudnya multiplication law ni. Multiplication. So, jadikan tambah. Log 10, 3 kuasa 2 tambah log 10, 2. Okey. Cantik dah. Bentuk dia sangat cantik, sangat kemas. Tapi ada lagi something. Kuasa 2 ni, nampak tak dia terbang? Kenapa dia terbang? Jatuhkan dia balik. So, letak 2 kat bawah. Jangan kasih dia terbang. Okey. Letak dia kat bawah. Log 10, 3. Tambah log 10, 2. Ingat susunan tak penting. Yang penting awak buat betul. Jalan kerja yang betul. So, akhir sekali gantikan. 2 log 3 ni apa? Cari kat sini. Log 3 adalah 0.4771. 0.4771. Okey, tambahkan dengan apa ni? Ini kita gantikan teruslah. 0.3010. Tambah je terus. Kira guna kalkulator. Kita kira guna kalkulator. Ni kira dah macam biasa. 2 darab dengan apa? Tambah dengan apa? Okay, so 2 darabkan dengan 0.4771 tambah 0.3010. So dapatlah 1.26 ataupun 1.2552. Nak bundar boleh, tak nak pun tak apa. Mana-mana betul? Boleh. Semua jawapan betul. Okey, 1.
2, 5, 5, 2. Okay, nak bunda boleh, tak nak pun tak apa. Maksudnya ambil 2 tempat perpuluhan lah. Kan 1.26 something macam tu. Boleh je, tak ada masalah. Okay. So nampak tak? Macam mana kita nak settlekan untuk soalan yang macam ni? Soalan macam ni best tau sebab soalan ni senang. Kita ambil sahaja nombor bulat yang ada dekat soalan. Nombor 2 dengan nombor 3 je kita pakai. Nombor lain tu jangan pakai. Macam tadi kan, nombor 6 dengan nombor 9 janganlah pakai. So kita kena kembang lagi. Jangan pakai nombor 6, jangan pakai nombor 9. Kembangkan lagi. Dan jawapan dia mesti sama. Okay, kalau kita lihat contoh tadi, kita guna apa? Oh, ni kita guna 2/9. Boleh je. So, jawapan dia still sama. Cuma cara penyusunan jalan kerja dia je lah yang berbeza. Okay, ni boleh je guna mana-mana. Okay. Ada lagi satu kan? Sekejap. Ada lagi satu. Okay, tulis je lah kat sini. C log 0.6. Okay, sekejap Okay. Log 0.6 ni, kalau lihat, di sini kita tengok kalau 0.6, seeloknya, ni buat catatan lah sikit. Kalau dalam point, okay, ataupun dalam perpuluhan lah. Kalau dalam point, better tukar dalam pecahan. Kenapa Kenapa kita kena tukar dalam pecahan? Kenapa point ni tak boleh guna? Sebab sebab log 10 Sebab 0.6 ni macam mana kita nak tahu bentuk yang sebenar? Sama ada dia multiplication ke, sama ada dia division ke, kita tak nampak bentuk ni. Okey, sebab tu seeloknya kalau kita nak nampak bentuk hukum log ni, kalau ada point 1.2 ke, 1.4 ke, apa-apa ke, point-point ni, tukar dulu dalam bentuk pecahan. Biasanya, kalau guna kalkulator, kalau kita guna kalkulator, 0.6. Okey, kalau kita tekan kalkulator, 0.6 dapat 3/5 kan? Okey, 3/5. Contoh. Kalau kita tekan kalkulator lah, log 10, 3/5. Tapi ingat, nombor 5 tidak wujud dalam ni. Okey, nombor 5 tidak wujud dalam soalan. Macam mana tu? Nombor 3 ada. Okey, nombor 3 ada tapi nombor 5 tak ada. Jadi tak boleh kita gunakan pecahan ni. Kita kena fikir balik. Apa lagi pecahan yang lebih besar daripada ni? 3/5 tadi. 3/5 ni kita boleh tuliskan sebagai, besarkan sikit, darab 2 semua. Log 10, 6/10. Mungkin boleh. Mungkin boleh. Sebab apa? Walaupun nombor 10 tak ada, tapi ingat log 10 dengan 10 kita ada formula. Okey, log 10 dengan 10 kita ada formula. 10 sama dengan 1. Jadi kita boleh guna. Kenapa log 10 sama dengan 1? Boleh tengok balik formula ni. Ni nombor 4. Kita baru nak guna sekarang. A maksudnya nombor yang sama. Kalau contohnya nombor ni nombor 2, so log 2 dengan 2 akan dapat 1. Kalau log 3 dengan 3 akan dapat 1. Kalau X dengan X akan dapat 1. Maksudnya nilai yang sama, asas dengan nombor, dia akan dapat nombor 1. Contoh, log X sama dengan 1. Log 2 sama dengan 1. Log 10 sama dengan 1. Tak percaya? Biasanya log 10 ni boleh tekan kalkulator kan? Tekanlah kalkulator. Tekan log, tekan 1. Tekan log, tekan 1. Tekan log, tekan 10. Dapat 1. Kan? So boleh je buat macam ni. Okay, ingat log 10 ni maksudnya log 10 lah. Oh ya, untuk kalkulator,
pengiraan log hanyalah untuk log 10 sahaja. Maksudnya log asas 10. Log asas 2 dengan log asas lain tak boleh. Tak boleh guna kalkulator. Hanya untuk log asas 10 sahaja yang boleh guna kalkulator. Sebab tu kan saya terus guna kalkulator untuk log 10 ni. Okey. So kena ingatlah kalau hukum nombor 4 ni adalah apabila asas sama dengan nombor, dia akan dapat nombor 1. Jadi kan, kita pun boleh fikir balik. Kalau kita guna pecahan 3/5, nombor 5 ni tak wujud. Nombor 3 ada tapi nombor 5 tak ada. So besarkan sikit. Besarkan skop dia, nombor 6 dengan nombor 10. Try dulu. Okey, kalau ni log 10, 6/10. Maksudnya kita boleh pecahkan dia jadi log 6. Okey, log 10, 6 tolak log 10, 10. Nampak tak? Sebab dia fraction kan, dia adalah bentuk bahagi. So bila bentuk bahagi, kita akan jadikan dia division. Division law maksudnya bahagi pindah jadi tolak. Bukan pindah, bahagi tukar jadi tolak. Okey, so dia jadi log 10, 10. Nampak tak kat sini? Log 10, 10 boleh boleh jadikan sebagai 1. Cuma log 6 ni, nombor 6 pun memanglah tak wujud kan. Tapi 6 ni datang daripada log 3/2. So boleh je sebenarnya 3 dengan 2 tu wujud. Cumanya nombor yang bawah ni, nombor 5 ni, siapa darab siapa kan? Yang boleh adalah 1/5. So masih lagi tersangkut. Tersangkut tak boleh lah guna yang tu. Sebab tu kan bila kita nampak pada bentuk point ni, better tukar dalam pecahan yang relevan. Okey, pecahan relevan dengan soalan. Pecahan relevan ni maksudnya pastikan pecahan yang kita tukar tu mesti kena dengan soalan. Nombor 3/5 ni tak kena sebab tak ada nombor 5. So 6/10 tu adalah kena dengan soalan. Nombor 6 ni bolehlah pecah jadi 3/2 kan. 10 ni kita bolehlah jadikan dia sebagai nombor 1 sebab dia sama nombor. Jadi ini kita panggil dia sebagai pecahan yang relevan, iaitu 6/10. Yang ni agak susah sebab yang ni kebat sikit. Okey, dan kita nampak ada hukum darab ni, kita jadikan dia sebagai multiplication law. Log 10 3 tambah log 10 2 tolak 1. Nampak tak? Ni kita guna multiplication law. Manakala ni saya guna warna hijau. Oops. Warna hijau ni maksudnya log 10 10 jadi 1. Dia adalah hukum nombor 4. Hukum nombor 4 dalam law ni lah. Of logarithm. Law of logarithm. Jadi boleh gantilah. Apa itu log 3? Apa itu log 2? Ganti kan. So 0.4771 tambah 0.3010 tolak 1. Dapat berapa? Ya, kita kira guna kalkulator. 0.4771 tambah 0.3010 tolak 1. Alamak, dapat perpecahan pula. Kita tukar dalam bentuk statistik. Dapat jawapan dia negatif 0.2219. Kalkulator ni leceh sikit. Dia memang kalau kita tukar mode komputer memang akan dapat pecahan. Tapi kalau kita tukar dalam mode statistik dan kita pilih 1 dan kita refresh balik dan kita kira je macam biasa. 0.4771 tambah 0.3010 tolak 1. Dapat jawapan dalam point. Sebab mode statistik ni adalah mode yang lebih detail dengan nombor perpuluhan. Jadi kita pun selalu kalau nak kira guna kalkulator yang high level macam ni, so dia kena tukar dalam mode statistik lah untuk senang dapat jawapan dalam point. Okey. Jadi jawapan dia adalah negatif lah sebab dia tolak 1 tu besar sangat kan. Kalau kita lihat rujuk example pun sama. Okay, mana example dia? Sekejap ni, negatif 0.2219. So boleh lihatlah kat sini ni macam mana dia gunakan sama. 6/10
Jadi tolak jadi division. Division law dia jadi tolak. Kemudian 6 ni datang daripada 3 darab 2 dan sebagainya. Boleh try tengok. Okey, tak apalah. Itu je lah. Nanti kan kalau dalam self practice ni, kan dia nampak tak kat sini? Ni soalan dia, kalau kita tengok kan, ada nombor 15, ada nombor 4. Dalam log 5 tu, ada nombor 15 dan ada nombor 4. Jadi, gunalah nombor 15 dengan nombor 4. Jangan guna nombor lain. Sama juga dengan dekat nombor 2 ni, soalan nombor 2 ni, sama je soalan dia. Ada log 7, asas 7 ni, dia guna nombor 4 dan dia guna nombor 5. So, guna 2 nombor ni je. Jangan guna nombor lain. Kalau nak tahu, kita boleh guna nombor 7 sebenarnya. Sebab kalau kita guna nombor yang sama dengan asas, kita akan dapat nombor 1. Yang ni awak boleh tengok. Kita boleh guna nombor 5, kita boleh guna nombor 15, kita boleh guna nombor 14. Sebenarnya ada 3 nombor yang kita boleh guna. Okey, nombor 5, nombor 15 dan nombor 4. Macam tadi soalan tadi. Okey, awak lihat kat sini. Nombor 10 boleh guna. Okey, nombor 2 boleh guna. Nombor 3 pun boleh guna. So ada 3 nombor sebenarnya awak boleh guna. Bukan 2 lah sebenarnya, ada 3. Nak senang 3 lah. Okey, so untuk ni kita sempat sampai example 3 je tau. Example 4 tak sempat. Sebab example 4 ni tak ada dalam tugasan kan. Ke macam mana? Ada. Tak apa. Sebab nak serap semua ni memang berat. Sebab log ni besar berat dia. Bab dia besar. So kita ada lagi masa dalam 20 minit. Sempatlah kot untuk habiskan ni. Tapi kita rehat jap dalam 2 minit. Kita rehat dulu 2 minit. Okey. Dah 2 minit dah pun. Okey, kita lihat untuk soalan 3, example 3. Biasanya soalan ni bebas tau. Sama ada kalau kita nak gunakan hukum indeks. Okey, sama ada awak nak gunakan hukum indeks atau nak gunakan hukum log pun boleh. Ada 2 cara awak boleh guna. Sebab dua-dua ni adalah adik-beradik. Okey, awak boleh gunakan dua cara. Sebab dekat soalan ni dia tak cakap pun selesaikan equation tersebut dengan menggunakan hukum apa. Dia tak cakap pun. Dia just cakap je selesaikan soalan yang berikut. So maksudnya awak boleh gunakan 2 cara. Sama ada nak guna cara hukum indeks atau cara hukum log. Tapi ingat tau, ada certain soalan yang kita tak boleh gunakan hukum indeks. Ada juga certain soalan di mana kita tak boleh gunakan hukum logaritma. Ada juga certain soalan yang kita boleh gunakan dua-dua kaedah. Jadi, ikut soalan tu. Kalau kita sangkut, guna hukum indeks, so guna hukum log. Kalau sangkut hukum log, guna hukum indeks. Kalau tak sangkut, maksudnya awak boleh guna dua-dua. Biasa macam tu je. Okay, kita lihat soalan nombor 1. Okay. Kalau kita nak guna hukum indeks, contoh kita nak guna hukum indeks. Kita lihat di sini ada 7 kuasa X sama dengan 12. Macam mana kita nak samakan nombor 7 dengan nombor 12? Nombor ni tak boleh samakan. Macam 7 sama dengan
14 boleh lah kan. Kita boleh cakap 7 kuasa 2 kan. Sebab apa? Kalau kita tengok kat sini soalan dia, contohlah kalau saya tukar dia jadi 14, contoh. 7 kuasa X sama dengan 14. Okey, nombor 14 ni boleh sama dengan nombor 7. Sebab kita boleh cantikkan dia macam ni. 7X sama dengan 7 kuasa 2. Nampak tak? 7 kuasa 2 lain lah. 7 kuasa 2 63. 49. Silap. Okey, ini contoh 49. Ini contoh contoh. 7 kuasa X adalah 49. Sebab 7 darab 7 49 kan? Betul tak? 7 darab 7. Itulah 49. Okey, contoh. Dan kalau awak lihat nombor 49 ni adalah hasil daripada 7 kuasa 2, jadi kita boleh tulislah X tu sama dengan 2. Ini kita guna hukum indeks sebab kita boleh samakan nombor. Okey, hukum indeks. Tapi kalau soalan nombor ni, soalan yang sebenar yang saya letak kat sini, nombor 12 tu tak ada kena-mengena langsung pun dengan nombor 7. Jadi hukum indeks ni tidak boleh digunakan. Dia ada certain soalan yang macam ni. Okey, ada yang boleh guna hukum indeks, ada yang boleh guna hukum log ataupun ada yang boleh guna kedua-duanya. So hati-hatilah. Soalan ni macam mana kita nak determine. So lihatlah, okey lihat dulu. 7 dengan 12 macam tak kena je, jauh sangat. Okey, so kita pun guna hukum log. Okey. Untuk guna hukum log, di sini mana log dia? Mana log dia? Mana log dia? Tak ada. Okey, log dia tak ada, kita yang cipta. Okey, log dia tak ada, kita yang cipta. So saya cipta dengan menggunakan log warna hijau. Okey, so saya cipta log, saya guna log 10 je. Kalau awak nak senang, cipta log 10. Okey, cipta log 10. Itu yang paling senang. Okey, cipta log 10. Ini paling senang Kemudian salin balik nombor dia. 7X sama dengan log 10 12. Kiri kanan kena ada. Kalau kita nak cipta log, kiri kanan mesti ada. Nampak tak warna hijau ni? Warna hijau ni adalah yang kita tambah. Kita yang reka. Okey. Jadi kan, untuk soalan macam ni, nak buat macam mana kan? Nak cari nilai X. Okey, nak cari nilai X. X ni awak tengoklah, awak fokus kat X ni. Okey, X ni terbang. Okey, bawa turun dulu. Kasih dia duduk diam, jangan kasih dia terbang. So duduk diam, letak kat bawah X. Okey, log 10 kita letak warna hijau tadi. Okey, log 10. Okey, letak nombor 7. Okey, so X tu dah duduk depan lah, duduk diam kat bawah tu. So yang lain kekal macam biasa. Okey. So nanti nak cari nilai X ni, X ni dia dah duduk bawah kan? So pindahkanlah dekat yang log 10 7 ni, pindah jadi bahagi. Pindah jadi bawah lah, dia jadi bahagi. Dia jadi bahagi So X sama dengan log 10 12. Log 10 12 per dengan log 10 7. Ingat ya, yang ini bukan awak boleh bukan awak boleh senang-senang tulis log 10 12 per 7. Salah Dia tak sama. Log 10 12 bahagi dengan log 10 17 tak sama dengan awak faktorkan log 10 tu. Tak boleh faktor. Sebab dekat sini kita tak ada hukum yang boleh faktorkan log tu. Walaupun log dia sama. Sebab ni adalah ini bukannya division law Ini adalah division bagi log. Ini division bagi log. Bukannya division bagi number tu. Lainlah kalau log 10 dalam kurungan 12 per 7. Yang ini awak boleh tuliskan seperti log 10 12 tolak log 10 7. Tapi kalau log 10 tu awak letak dekat atas, log 10 tu awak letak kat bawah, dia jadi bahagi secara formal. Dia dah kunci dalam ni. So bila dia dah kunci, tak boleh tuliskan dalam bentuk macam ni. Salah jangan faktorkan. So apa nak buat? Apa solution kita? Okey, ingat
dia tak boleh sama macam ni. Dia tak sama. Ingat kat sini. So kita nak buat apa? Ingat log 10 ni, sebab tu saya cakap kita guna log 10 ni untuk kita dapatkan jawapan. Okay, sebab kita boleh tekan calculator dengan tekan log 10 je. Log ni adalah log 10. Tak payah tekan nombor 10 pun, tekan log sahaja. Dan log ni mewakili log asas 10. Memang asas 10 sahaja, tiada asas lain dalam calculator. So tekanlah log 12 bahagi log 7. Dapat jawapan 1.28 ataupun 1.277 lah. Okey. Memang dapat jawapan macam ni. Ingat ya, kalau log ni adalah dibahagikan, dia bukannya tolak. Okey, ingat sama juga dengan darab. Kalau awak buat log A X darab, okey darab darab log A Y. Awak tak boleh gunakan konsep yang multiplication law tu, tak boleh. Sebab dekat sini dah terang-terang lagi dia adalah darab. Lainlah kalau dia awak tulis kat sini, dia tak sama dengan lah. Okay, dia tak sama dengan log A XY. Dia tak sama tau, bentuk dia sangat lain. Nampak tak? Bentuk multiplication dia sangat lain. Yang darab tu sebenarnya adalah variable dia. Bukannya log dia yang darab. Variable dia je yang darab sebenarnya. Sebab tu, kalau ada jumpa yang macam ni, jangan tertipu dengan formula. Okay? Sebab formula ni hanyalah melibatkan number dia sahaja. Okay, dalam ni sahaja. Bukan ni. Bukan log dia. Log dia tak boleh darab. Macam ni kan awak tengok dia dah kaitkan dengan log. Salah lah, dia tak boleh lah. Dia sepatutnya number sahaja. Nombor sahaja yang kita boleh gunakan log. Kalau macam ni dah bukan nombor dah ni. Ini dah masuk kepada alam log. Dah memang terkunci dah dalam tu. Tak boleh gunakan formula. Ni pun sama. Dah terkunci dalam ni, tak boleh. So hati-hati formula ni hati-hati. Okey. Kalau nak tahu, kita tengok lagi. Banyak banyak sangat contoh. Okey, untuk B untuk B kita lihat. Okey, 3 kuasa 5x tolak 8 sama dengan 9x tambah 2. Okey. Untuk soalan ni, awak boleh gunakan hukum log. Okey, log 3 kuasa 5x tolak 8. Ni kuasa kuasa ni dia adalah sekaligus. Dia jadi macam ni. Sama dengan log 9 kuasa x tambah 2. Macam ni. Okey, ataupun boleh tulis je log 3 5x tolak 8 ni, awak boleh tuliskan 9 tu sebagai 3 kuasa 2. Okey, boleh je tulis log 3 kuasa 2. X tambah 2. Macam ni lah. 3 kuasa 2 darabkan dengan yang dia punya extension ni. X tambah 2 ni. Boleh, tak ada masalah. Lepas tu, sebabkan kita nampak kan, dia log kan, dia adalah, awak boleh pindahkan kuasa ni jadi bawah 5x tolak 8. Maksudnya, kuasa ni, bawa je semua kuasa ni letak depan. Dalam kurungan. Log 3 sama dengan 2x tambah 2 log 3. Awak boleh potong log 3 ni. Boleh potong. Sebab apa? Sebab log 3 bahagi log 3 dapat 1. Awak boleh potong. So, awak akan dapatlah macam ni jawapan dia. 5x tolak 8 sama dengan 2x tambah 2. Okey, kenapa kita boleh potong log ni? Okey, saya tunjuk jalan kerja yang lebih detail lagi. Lepas kita dah bawa turun, kita kena bawa turun semua tau. Sebab dia adalah melekat. Okey, dan kita nampak ada log 3 ni, kita nak cari x. So kita pindahkanlah log ni ke belakang. So dia jadi macam ni lah. 2x tambah 2 ni. Yang log yang kita pindah tu, kita nampak dia macam ni. Log 3 per log 3. Nampak tak dia pindah jadi bahagi? So sebenarnya dia ni adalah, bila dia jadi macam ni, dia akan jadi automatic 1. Dia akan potong lah. Sebab sama, atas bawah tu sama.
Kan? Log 3 bahagi log 3 dapatlah 1. Sama. Potong je lah. Jadi sebenarnya benda ni dah cancel tau. Kita boleh potong. Kita boleh potong log 3 dengan log 3 ni. Sebab dia adalah kiri kanan sama. Syarat dia kena sama lah. Ini kalau awak guna hukum logaritma. Okay, kalau awak guna hukum logaritma, dia boleh potong. Kemudian carilah nilai X tu. 5X tolak 8 sama dengan 2X tambah 4. Okay, pindah 2 ni jadi negatif. So 5X tolak 2X. Pindah 8 jadi positif. Okay, pindah 8 jadi positif. Pindah 2 jadi negatif. Sebab kita nak cari nilai X. Okay, kita nak cari nilai X. So yang mana nak cari itu letak depan. Yang mana tak ada X tu letak belakang. So negatif 8 jadi positif 8. So akhirnya dapat 3X sama dengan 12. Dan X ialah 4. Ini kalau kita gunakan hukum logaritma. Tapi boleh tak kalau kita guna hukum indeks? Kalau kita guna hukum indeks boleh. Sebab kalau lihat contoh ni saya tak guna log pun. Okay, saya guna indeks. Sebab apa? Sebab 9 ni saya boleh terus je directly 3 kuasa 2. Okay? Dan kita kembangkan terus. 2X tambah 4. Lepas tu potong 3 ni. Sebab dia sama kiri kanan. Sebab kalau saya pindah pun 3 ni boleh potong kan? So tinggal 5X tolak 8. 2X tambah 4. So cari macam biasalah. Nampak tak? Saya rasa kalau guna ikut hukum yang betul, insya-Allah dia akan jadi senang. Okay, kalau lihat contoh ni lagi senang daripada hukum log tadi. Sebab kalau guna hukum log, dia jadi panjang. Sebab awak nak kena cipta log, nak kena potong log, lepas tu nak kena bentukkan balik dia punya equation. So ingat tau, kalau nombor dia kena, 9 dengan 3 ni kena, awak boleh je terus directly guna hukum indeks. Macam soalan A tadi, nombor 7 dengan nombor 12 tak kena. So automatically guna log. Okay, automatically guna log. Sebab nombor 7 dengan 12 memang tak kena. Okay, kalau nombor 3 dengan 9 kena. Sebab 3 kuasa 2 kan 9. Kan, 3 kuasa 2 kan 9. So, apa yang kena tu, boleh je terus directly hukum indeks. Jadi awak boleh bandingkan sama ada awak nak guna hukum log ataupun hukum indeks. Boleh guna dua-dua. Ada certain soalan yang tak boleh guna dua-dua. Hanya satu saja kaedah. Jadi find korang punya solution yang paling terbaik lah. Yang mana korang faham, korang try buat. Okay, ni example dia lah. Korang boleh tengok. Okay, saya rasa kalau tengok example ni lagi senang kot daripada yang ni. Yang ni macam susah sikit kan, complicated. So pada pandai lah. Kalau ni apa jadi? Sama je sebenarnya. 9 ni adalah 3 kuasa 2 kan. Lepas tu kembangkan je lah. Dan potong log tu. Sama je. Okay, ini adalah berkaitan dengan equations. So equation ingat bila kita nak selesaikan persamaan dia, kalau ada je kuasa something, automatik kita akan gunakan sama ada hukum indeks atau hukum logaritma. Same goes with soalan example 4. Okay, kalau tengok kat sini, automatically memang kena guna log. Sebab yang ini, orang kata, yang ini adalah tajuk log sebab dia memang guna log terus. So automatik tak boleh guna indeks. Memang fully. Yang ini fully gunakan logaritma. Sebab dia memang ada soalan ni dia tulis perkataan log. So memang fully kena guna hukum log. Kalau macam soalan 3, example 3 ni, dia tak ada bagi tahu log. Tapi awak boleh je guna log, awak boleh je guna indeks. Ini beza soalan 3, example 3 dengan example 4. Kalau example 4 ni dia directly guna log lah. Okay, cuma yang ni agak complicated. Jadi minggu depan saya akan explain lah sebab dah tak sempat dah pun. Okay, jadi sampai example 3 dulu, nanti pening pula kan. Okay, so benda ni nak belajar sehari memang berat. Sebab benda ni kena belajar berhari-hari. Jadi kalau lihat kat soalan ni, soalan example, saya praktis ni. Okay, kalau kita lihat, soalan 1 dan 2 ni adalah sama macam example 2. Okay, soalan 1 dan 2 ni sama dengan example 2. Soalan 3, 4, 5 adalah sama dengan example 4. Okay, jadi untuk soalan 3, 4, 5 ni tak perlu buat dulu pun tak apa. Yang penting, soalan nombor ni, 5 ni rasanya sama dengan example 3 ni. Kau boleh try buat.
Okay. Yang ni awak boleh try buat lah sebab dia sama je. Example apa? Example 3 tu. Nombor 3 dengan 4 ni example apa ni? Example ni, sekejap. Ni tak boleh kot sebabnya awak tak belajar lagi kan. Find the value. Find the value ni dah buat ke tadi? Sekejap kita tengok balik. Okay, tak apalah. Try buat dulu soalan 1, 2. Lepas tu soalan nombor 5 lah. Okay, nombor 3, 4 ni nanti dulu Okay, ada apa-apa soalan tak berkenaan dengan pembelajaran ini? Sebab memang panjang sangat. Tak ada. Okay, try dulu Kalau tak try kita tak tahu. Okay, sekejap. Untuk tu cukuplah hari ni dan kita ambil Google Form. Sekejap Kita delete sekejap yang lama. Okay, ni adalah link Google Form yang awak boleh lihat dekat dalam Google Chat ni itu sajalah untuk kelas kita pada pagi ni. Jadi tak nak lama-lama, 2 jam tu memang sakit. So cukuplah sampai sini saja. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi pada minggu depan. Alright, thank you.